Kan? Okey, revision. Kita nak tengok revision. Okey, untuk bab 4 tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, so tolong ingat tentang ini, iaitu jenis dan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan di Malaysia ni ada 5 jenis. 5 jenis ya. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan okey, iaitu berkaitan dengan hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, paya air masin, hutan gunung dan hutan pantai. Dan ini adalah contoh hutan hujan tropika yang mana dia daripada kosong hingga 180 meter. 180 meter di atas tanah dan dia ada 4 lapisan bermula pada bawah. Ingat lapisan-lapisan ini ya, selalu keluar soalan tau. Iaitu mula-mula bawah sekali lantai hutan, kemudian lapisan tengah, kemudian kanopi dan seterusnya renjung ataupun emergent. Renjung ataupun emergent. Dan kita lihat ini adalah huraian berkaitan lantai hutan, kemudian juga lapisan tengah, lapisan kanopi, kemudian juga ada lapisan renjung. Kemudian kita ada hutan pantai. Okey, anda lihat hutan pantai ini profil hutan pantai di mana hutan pantai bermula dia tak jauh daripada kawasan laut di sini. Kalau kita lihat tak jauh daripada kawasan laut dan tanah dia adalah tanah jenis pasir. Okey, tanah jenis pasir dan terdapat pokok ru, kemudian pokok kelapa, pokok renek, pokok yang rendah-rendah dan pokok tapak kuda. Dan tapak kuda ni adalah sejenis rumput yang menjalar. So itu berkaitan dengan profil hutan pantai. Kemudian kalau kita lihat hutan paya air tawar, inilah hutan paya air tawar seperti yang banyak terdapat di kawasan Tasik Semula Jadi, seperti di Tasik Bera dan Tasik Cina. Ingat kalau nama dia paya, ingat kalau nama dia paya, paya di sini bermakna ianya mestilah bersaliran buruk. Ingat bersaliran buruk, iaitu salirannya iaitu airnya bertakung. Dan di sini ada 3 lapisan hutan, iaitu lapisan pokok renek, kemudian terdapat juga lapisan tengah dan juga lapisan kanopi. Ada 3. Kemudian kalau kita lihat hutan paya air masin. Kenapa dikatakan paya? Kerana paya dia bersaliran buruk. Kenapa dipanggil air masin? Sebab dia terletak di pinggir laut. Di tepi-tepi laut lah. Dia ada pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu merah dan banyak lagi. Dan di sini ada hutan gunung. Hutan gunung selalu juga keluar. Dan hutan gunung ada hampir ada 4 atau 5 lapis. Iaitu di bawah ni hutan hujan tropika tak termasuk ya. Dia ada 4. Iaitu bermula dengan hutan mountain bawah, kemudian hutan mountain atas, kemudian tumbuhan hampir alpine dan tumbuhan alpine. Tumbuhan alpine ni adalah tumbuhan yang berdaun tirus macam pokok Christmas lah. Macam pokok Christmas. Begitu. So ketinggian dia berbeza-beza. Hutannya berbeza, ketinggiannya pun berbeza-beza. Dan kalau kita lihat di sini, seterusnya faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kenapa? Apakah sebab-sebab tumbuh-tumbuhan semula jadi ini berbeza-beza? Tumbuh-tumbuhan semula jadi ini berbeza sebab apa? Sebab perbezaan bentuk muka bumi, perbezaan saliran, perbezaan iklim, perbezaan tanah. Jadi kalau kita lihat bentuk muka bumi, so tanah pamah dan kaki bukit. Macam ni lah. Kalau tanah pamah bermakna kawasan tu untuk hutan hujan tropika. Tapi kalau Halo, Adlan? Oh, Adlan masuk akhirnya. Ke baru dengar Adlan? Tanah pamah dan kaki bukit itu adalah hutan hujan tropika. Ya, hai Adlan. Kemudian muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut, kawasannya berpasir dan berlumpur. Ada hutan pantai lah. Maknanya bentuk muka bumi berbeza. Kemudian tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter, itu akan menyebabkan pertumbuhan lumut dan pokok-pokok tumpang dan ini adalah hutan gunung. So perbezaan itu.
perbezaan jenis tanah, bentuk muka bumi juga menyebabkan perbezaan pokok. Saliran, okey. Di sini ada dua jenis saliran. Saliran baik, saliran buruk. Saliran baik, hutan hujan tropika dan juga hutan pantai serta hutan gunung. Tapi kalau bersaliran buruk, iaitu di kawasan tasik ataupun kawasan paya, iaitu paya air tawar dan paya air masin. Itu bersaliran buruk. Kalau iklim, okey, secara umumnya kawasan tanah tinggi berbeza suhu dia. Okey, kalau suhu 18 darjah Celsius di tanah tinggi menggalakkan pertumbuhan hutan gunung. Tapi kalau iklim 27 darjah Celsius, hujan yang banyak, ini menyebabkan hutan hujan tropika. Nampak suhu berbeza, pokok pun berbeza. Tanah, jenis tanah pun berbeza. Okey, ada tanah aluvium. Tolong ingat ya, tanah aluvium adalah untuk tanah untuk dia sejenis tanah liat dan untuk pertanian. Okey, subur untuk pertanian. Tanah latrit adalah tanah bukit yang berwarna merah ke tepi-tepi bukit tu. Tanah gambut adalah tanah yang berpaya, tanah yang dipaya, dan tanah berpasir banyak di kawasan tepi pantai. Hutan hujan tropika, okay, kalau kita lihat tanah aluvium dan latrit. Kalau paya air masin, gambut dan aluvium. Okay. Kemudian paya air tawar pun gambut dan aluvium. Kemudian hutan pantai berpasir. Okay. Dan hutan gunung adalah latrit. So jenis tanah yang berbeza, pokok pun berbeza. Okay. Sekejap. Cikgu dah ada panggilan. Okey, belum lagi. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat kepentingan tumbuhan semula jadi. Apakah kalau soalan ada tanya tentang kepentingan maksudnya adalah manfaat. Manfaat tumbuhan semula jadi ataupun faedah dia. Iaitu pertama, sumber perubatan. Maknanya banyak pokok-pokok untuk perubatan seperti tongkat ali, pegaga, kremek dan sebagainya. Kemudian kepentingan tumbuh-tumbuhan adalah untuk habitat, iaitu tempat tinggal. Kemudian kepentingan yang ketiga sebagai sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah untuk membekalkan seperti apa? Kayu balak, buluh. Okay. Kemudian kawasan tadahan hujan. Okay. Iaitu hutan bertindak sebagai span berongga. Kemudian keseimbangan ekosistem. Iaitu bergantung antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Biotik adalah komponen yang hidup, abiotik adalah komponen yang tidak bernyawa. Okay, itu perbezaan dia. Dan kemudian kalau kita lihat apakah kesan-kesan positif dan negatif kegiatan manusia. Apabila kegiatan manusia berlaku, positifnya, iaitu pembangunan hutan, penghutanan semula, mewujudkan taman negara dan hutan simpan kekal. Namun, negatifnya adalah ketidakseimbangan ekosistem. Bila dah berlaku penerbangan, pembalakan, maka ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah berlaku, kawasan tadahan hujan pun terganggu dan juga kepupusan flora dan fauna. Okey. So itu sahaja bab yang keempat ini. So ada soalan nak tanya sebelum kita mulakan latihan? Ada soalan nak tanya tak sebelum kita mulakan latihan? Nak tanya. Adlan nak tanya Lan, Fatin? Nak tanya apa-apa Fatin? Tak ada apa-apa cikgu. Okey, bagus. Akil Iskandar, Amira, Nukumana Adaha, Mia Adriana, yes. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Tiada cikgu. Tapi Jo tak berapa okey sangatlah. Jo tak berapa okey sangatlah. What do you mean? Okay. Kenapa kutub selatan paling sejuk? Sebab kedudukannya yang jauh daripada cahaya matahari. Tu je. Kedudukannya yang jauh daripada matahari. Sebab itu, kalau bumi ni kan bulat macam ni. Cikgu bayangkan, okey bulat macam ni. Bulat macam ni. Kemudian matahari begini. Jadi cahaya matahari akan sampai ke mana? Kawasan tengah dulu. Kawasan tengah dia yang panas. Kita kat mana? Kita kat sini lah, Khatulistiwa. Kemudian kutub utara, kutub selatan kat mana? Dekat atas hujung mana. Jadi dia yang dapat paling jauh cahaya matahari. Sebab tu dia lagi sejuk.
Itu je. Ini benda-benda teori basic lah. Apalah kamu ni kan. Okey. Baik. So seandainya kamu semua telah memahami dengan baik dan juga boleh faham setakat ini, jadi apa kata kalau kita buat sedikit latihan, dan latihan itu adalah dalam bentuk quizzes. Okay. So kita nak having fun jugalah. Okay, dalam bentuk quizzes. Okay, so alamak. Okay. Baik. So tolong klik pada link yang telah cikgu berikan itu. Bab berapa? Bab 4 ni sahaja. Jangan risau, bab 4 ini sahaja. Okay, tiada bab-bab yang lain. Bab 4 ini sahaja. Silakan masuk, pintu tak kunci. Silakan masuk, pintu tak kunci ya. Cuba teka siapa saya. Kenapa Adlan handsome? Ya Allah, ya Tuhanku. Nak juga mengaku handsome. Masak lemak daging salai. Aduh, yai, siapa masak lemak daging salai ni? Cikgu nak minta kamu hantar. Okay, pakai GrabFood sekarang kat rumah cikgu. Okay. Raja Thailand. Subhanallah, Raja Thailand. Siapa Raja Thailand? Cikgu mana kunci kan? Okay. You tak ada. Macam mana boleh ada Raja Thailand ni? Muskil betul lah aku. Okay. Cikgu siapa yang letak Lan handsome? Rasanya yang letak Lan handsome tu adalah Adlan. Rasanya lah. Kan cikgu, nama saya Lan je cikgu. Oh ya ke? Siapa tu cikgu? Tak tahu. Alright. Fariba pun ada. Fariba pun nak masuk. Adlan ada secret admirer. Secret admirer lah sangat. Okay. Baik. Kita lihat kat sini. Okay. So selamat datang kepada Fariba. Okay, Fariba selamat datang. Okay. Fariba tolong klik pada link ini untuk kita buat sedikit kuis berkaitan bab 4. Okay. Sedikit kuis berkaitan bab 4. Jadi kalau semua dah masuk, ada 14 orang Mi Prodam. Okey. Okey, so kita akan mulakan dari sekarang. Okey. Sarah baru masuk ke Sarah? Sarah baru masuk Sarah, kita main quizzes. Sarah boleh tak klik pada link ni?
untuk masuk sekali join quizzes boleh Sarah? Okay. Okay, siapa ni masak lemak daging salai? Aduh, Dan tak boleh lah masak lemak daging salai ni. Dan mesti nak combine, Dan suka sangat. Masak lemak daging salai ni. Siapa boleh buat ni? Lapor lah. Kan? Ni mana-mana anak dara yang apa pelajar-pelajar perempuan yang pandai masak lemak daging salai ni, bagi tahulah boleh buat menantu. Boleh buat menantu. Kot mana tahu Fariba pandai masak ke, Amira pandai masak ke kan? Bagi tahulah. Boleh buat menantu. Kan? Adlina ke, Alia Nur Farisha ke, kan? Tak apa. Masak air. Masak air, masak nasi. Amira masak air. Bolehlah, bolehlah. Amira masak air pun hangit macam mana? Kan? Saya tengok minyak percik pun dah lagi masuk bilik. Aduh ya, macam mana tu? Aduh. Masak air sampai hilang. Itu bukan masak air pandai. Itu kau keringkan air. Masak air sampai hilang kau. Dahsyat betul kau ni. Okey. Okey, so kita lihat masak lemak daging salai sedang mendahului diekori oleh I Levy. Kemudian siapa pula Cikgu Rafi Handsome ni? Ya Allahu Akbar. Kan, kejap. Off record lah. Cikgu sebenarnya daripada dulu sampai sekarang cikgu tak percaya bahawa cikgu dikatakan sebagai handsome. Tak, cikgu tak percaya. So tapi pelajar kerap kali mengatakan cikgu handsome. So honestly speaking, is that I've got look ke? Kan, as a teacher, as a man, okay, adakah cikgu memiliki rupa? Apa pendapat kamu? Oh ya ke? Oh, I see. Age backwards. Okay. Baik. Entahlah, cikgu tak rasa ianya. Sebab cikgu rasa cikgu biasa-biasa je kalau comparekan dengan, yalah, macam artis zaman sekarang macam Fatah Amin yang memang fresh look. Kan? Okay. Dia ada muka yang tenang. Kemudian ada macam siapa? Alah, pelakon-pelakon tu muka Korea pun ada. Pelakon-pelakon drama baru ni kan ada muka yang Korea pun semua. Fatah Amin muka dia macam saya. Si Airi cakap, ya Allah. Okeylah, boleh lah. Kena kan? Kena. Okay. Nanti cikgu bayangkan macam mana Airil muka Fatah Amin ni. Kan? Inilah penyebab ramai yang patah hati ni. Kan? Tengok Fatah Amin. Macam takut kena langgur dengan paparazzi. Oh ya ke? Okay. Tak, tapi cikgu percaya bahawa cikgu ada rupa yang mungkin menyebabkan orang bertenang dengan cikgu. Itu je. Maknanya bila orang berbual dengan cikgu, orang tak takut. Orang rasa macam tenang nak bercakap dengan cikgu. So itu je lah. But kalau katakan macam, kalau orang yang perempuan jerit-jerit tengok lelaki yang macam tengok BTS ke, tengok Korea punya K-popnya tu kan, artis kan. I don't think cikgu setahap itulah kan. Dia orang tu memang handsome gila lah. Kan. Jadi itu belum lagi. Suka tingkau je Faribah. Okay, so masak lemak daging salai masih lagi mendahului. Hebat masak lemak daging salai ni. Mi Prodam, kenapa Adlan handsome? Itulah. Cikgu tak rasa Adlan handsome, tapi cikgu rasa, cikgu yakin Adlan ada satu suara yang cikgu rasa, kalau sebagai seorang perempuan, cikgu akan rasa terpikat dengan suara itu. Itu Adlan. Kan? Sebab dia ada suara
Dia ada suara gentleman. Dia ada suara macam macam orang kata apa? Lebih tua daripada usia. Dengar macam Danny Playboy dekat Pak Jack, nak buat macam mana? Bila suara dah sedap, ada rupa sikit kan, ramai dah yang suka. Dia pun tak tahu nak pilih, dia sapu semua. Nak buat macam mana? Kan. Umur muda muka tua, Allah. Kita nak bagi cara macam ni. Yes, betul lah Mira. Soft spoken, betul. Ouch, sakit. Boleh sakit macam tu. Soft spoken. Soft spoken tak apa, jangan sweet talk dah lah. Dia kalau sweet talk dia bersemut. Father material. Oh iyalah kan Faribah. Dia kena cari macam Syarul tu, dia ada father material kan. Dia sanggup melayan adik dia apa semua. Tu father material tu. Tu. Kan. Itu susah nak cari tu. Unsur-unsur kebapaan. Macam bapak-bapak lah sangat. Terlebih daddy sangat. Okay. So kita lihat masak lomak daging salai telah pun menamatkan dia punya soalan dia dan sedang masih lagi mendahului masak lemak daging salai. Kemudian diikuti oleh I Levi, tapi nampak gayanya macam Maisarah mampu memotongnya. Okey, kenapa ngatuk kau kan? Atuk kau rare kenapa? Okey. Adlina Aliana Farisha masih lagi boleh berupaya untuk memotong. Begitu juga Lan. Lan pun berpotensi. Atuk ni sidai baju, lepas tu iron baju. Atuk saya ni sidai baju, lepas tu iron baju. Okey. Sidai baju, lepas tu iron baju. Masa sidai tu? Oh, ya ke? Okey. Macam mana tu? Sidai baju, lepas tu iron. Oh, okey. Maksudnya dia yang tolong sidaikan baju. Lepas tu dia juga yang akan iron baju dia macam tu. Yes. Alright. Ini satu peluang untuk kaum lelaki, di mana kaum lelaki, orang-orang lelaki patut jadi rare. Okay. Dia lebih kurang macam sebenarnya macam cikgu lah. Cikgu kalau kat rumah ni memang cikgu yang selalu vacuum satu rumah kan, sebab cikgu tak suka habuk. Vacuum satu rumah. Kemudian basuh baju guna mesin, jemur, kemudian juga basuh toilet, kemudian juga sambil-sambil buat kerja. So terlalu banyak. Kalau dah rapat rehat tu barulah boleh main gitar ataupun main drum. Itu pun seminggu sekali je. The rest siapkan makanan, all the things lah. All the things. Because my wife sebenarnya bukanlah kita kata sebagai macam korang, bukan macam korang lah. My wife dia istimewa. Siapa yang tahu tu, dia tahulah. Okay, cuba teka siapa saya. Lan, kenapa berhenti Lan? Yes. Apa dia cikgu? Ingatkan kau dah berhenti. Kenapa berhenti kat situ je? Sebab tak tahu jawapan. Boleh macam tu. Teruskan. Okay. Macam Angel. Sebab dia istimewa. If you know what I mean by istimewa tu, then you know lah. If you know what I mean by istimewa. Dahsyat, cuba teka siapa saya ni.
Maisarah setelah memotong masak lemak daging salai. Dahsyat ni. Dah jap. Accuracy berapa? 58. Mungkin not bad. Okay. Accuracy mencecah 58% ni okey lah. Okay. Maknanya separuh tu betul, separuh lagi tu mungkin susah sikit kot. Mungkin susah sikit. Kan. Alia Nur Farisha mungkin. Lan dan juga okey. Nampaknya okey, dapat? Okey, I love you. Airil, senang ke susah soalan dia? Soalan senang ke soalan susah? Okey. Sebab petang-petang ni saya nak tidur, saya rasa okey lah. Oh, boleh macam tu? Boleh. Okey. Apa alasan lah nak tidur tu kan? Boleh okey, boleh. Okey, so kita akan tamatkan permainan kita pada bila masa sahaja. Okey. Okey, dan kita ada beberapa pelajar yang masih lagi meneruskan permainan, tinggal lebih kurang dalam 4 orang yang sedang cuba untuk menghabiskan permainannya. Okey. Namun kalau kita lihat agak perlahan perkembangan mereka ya, mungkin kerana internet yang begitu perlahan lah kot. Tetapi di sini kita lihat Lan sedang cuba untuk memotong. Adakah Lan berjaya memotong? Itu kita nak tahu. Lan telah memotong masak lemak daging salai tu. Dia memotong di hujung-hujung corner. Jadi adakah dia mampu untuk memotong seterusnya? Untuk memotong cuba teka siapa saya atau cuba untuk memotong memotong Maisarah di situ. Okey. Boleh? Okey, kita lihat di sini. Fariba pun naik. Sarah Arisa pun baru masuk. Lama bona ni. Okey. Boleh itulah. Alright. So kita akan tamatkan permainan kita. Okey, dan harap-harapnya kamu berpuas hati dengan soalan-soalan tadi. I love you. Okey. Alaril. Cikgu tahulah engkau. Kan? Okey. Bab kata peribahasa Melayu kan. Sekilas ikan di air telah ku tahu jantan betinanya. Nampak? Peribahasa tu orang Melayu. Sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan atau betinanya. Halal. Mana tak kena anak. Apa halal jantan betina baik. Betul. Itu peribahasa orang Melayu. Hebat tau peribahasa orang Melayu. Sekilas ikan di air. Ikan dalam air tu. Sekilas je kan. Orang tu boleh, orang Melayu tahu. Ini jantan ke betina. Boleh tahu. Hebat tak hebat lah. Kan. Jadi itulah kehebatan. Dan akhirnya Lan memotong Maisarah dan apa yang telah terjadi? Apa yang berlaku ini? Kan? Itu unsangkerable. Unsangkerable maknanya tak disangka-sangka lah. Unsangkerable. Kan? Don't sangka, okay, come water no buaya.
Nampak tak? Don sangka kamwata no buaya. Pernah dengar peribahasa tu? Don sangka kamwata no buaya. Maknanya apa? Maknanya pernah dengar, sangat dengar. Don sangka kamwata no buaya. Jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Dahsyat orang Melayu kita ni. Sampai ditranslate lah jadi BI. Aduh yai. Okey. Baik. So kita akan tamatkan permainan kita pada hari ini dengan dengan saya nombor berapa? Engkau nombor 7. Dan kita telah tamatkan permainan dan kita lihat nombor 3 adalah cuba teka siapa saya, Maisara nombor 2 dan La nombor 1, Mak Ai. Okey. Jadi soalan-soalan dia senang ke susah? Soalan sonang ke susah? Sonang je kan. Nak tidur. Okey, ada yang kata nak tidur. Okey, bolehlah. Okey. So kalau kita review soalan, okey kita lihat di sini. Okey, kita review soalan satu-satu ya. Okey. Baik. Okey, kita lihat. Peta berikut menunjukkan jenis hutan di Malaysia. Apakah jenis hutan yang terdapat di kawasan berlurit? Anda tengok pun anda tahu kalau hutan tu berada di tengah-tengah Sabah dengan di tengah-tengah Sarawak tu, kompom-kompom lah hutan gunung. Kompom hutan gunung. Bukan pom-pom lagi. Bukan Lina kat Lina pom-pom tapi kompom. Okey. Kompom. Itu nombor 1. Nombor 2. Ciri-ciri hutan hujan tropika. Iaitu, tu dia. Dia suruh pilih 2 ke? Ya, lapisan tertinggi dikenali sebagai renjung, hujung daun berbentuk tirus. Okey. Jadi itu 2 jawapan yang betul. Okey, ciri-ciri hutan hujan tropika. Fungsi akar jangkang. Memudahkan pokok menyerap udara. Okey, dan juga menyokong agar pokok tidak tumbang. Antara 2 tu betul lah. Lepas tu mengelakkan pokok ditenggelami air pasang. Pokok tu memang dah tenggelam. Pokok tu memang dah tenggelam dalam air tau. Pokok kayu bakau ni, kalau kamu tengok yang kayu dia macam pokok macam tu kan. Kemudian air laut lalu tau. Air laut lalu, dia tetap kat situ. Air tu akan masuk ke celah-celah akar tu. Jadi so walaupun ombak tu datang, pokok tu stay. Sebab apa? Sebab akar dia yang jangkang itu menyokong pokok itu agar tidak tumbang. Membenarkan arnab menyorok. Arnab tak pernah menyorok kat hutan paya. Kan? Arnab lemeh. Yang biasa kalau menyorok bawah paya ni buaya. Ya Adlan? Buaya. Hati-hati. Buaya telah pun berkata-kata tu. Okey. Alright. So kalau kita lihat, kawasan tanah pamah yang sentiasa ditenggelami air, ditumbuhi oleh ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Ingat kawasan tanah pamah. Ayat dia sentiasa ditenggelami air. Maknanya kalau sentiasa ditenggelami air, maknanya saliran dia buruk. Saliran dia buruk sebab air dia bertakung. So kalau air bertakung maknanya dia jadi paya. So hutan paya air tawar. Gitu. Soalan 5. Faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia iaitu jenis tanah dan juga bentuk muka bumi. Okey. Dan juga kita lihat raja tersebut menunjukkan lapisan hutan gunung. Apakah tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan bertanda X iaitu pokok orkid dan juga lumut. Pokok kecil-kecil yang macam orkid tu, pokok bunga kecil-kecil dan juga lumut. Ada lumut ya. Kemudian kepentingan kawasan dalam maklumat di bawah Taman Negara Endau Rompin dan Lembah Danum. Okey, kedua-dua ini adalah habitat semula jadi flora dan fauna. Iaitu habitat semula jadi ataupun tempat tinggal semula jadi bagi binatang-binatang dan haiwan. Binatang dan haiwan, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan lah. Binatang dengan haiwan kan sama. Saya tembak je ni. Okey, baik.
Apakah kepentingan kawasan tadahan air hujan terhadap alam sekitar? Okey, membekalkan sumber air bersih, menyederhanakan suhu. Okey. Kemudian penebangan hutan secara tidak terancang dan berskala besar akan menyebabkan permukaan tanah terhakis dan sumber bekalan air semula jadi tercemar. Betul. Macam berlaku di Selangor. Selangor berapa kali berlaku air simpanan tercemar, air paip tercemar. Kan. So air paip tercemar kerana apa? Kerana berlaku pembalakan di kawasan bukit-bukit itu. So air telah membawa masuk sekali dengan tanah-tanah dan juga rumput-rumput yang ini menyebabkan air itu tercemar. Dan perlu dirawat dahulu. Dirawat dahulu sebelum dilepaskan ke paip air. Jadi itu pentingnya. Dan kalau orang tanya, kenapa cikgu selalu kat Selangor je jadi masalah? Yelah, kat Selangor ni berapa juta? Selangor ni penduduknya 5 juta. 5 juta. Penduduk kita Malaysia ni 34 juta je. Tapi 5 juta tinggal dekat Selangor. 5 juta. Kemudian yang datang kat Selangor ni pula bukan orang Selangor semata-mata. Orang Kelantan pun datang sini. Orang Penang pun datang sini. Orang Johor datang sini. Orang Terengganu datang sini. Orang Sabah Sarawak pun datang sini. Penuh kawasan sini. Kan? Jadi janganlah salahkan orang Selangor. Kan? Bukan salah orang Selangor semata-mata kan? Buaya darat from semua negeri datang Selangor. Yes. Buaya darat ya. Kan? Tak habis-habis kau dengan buaya kau. Okey. Soalan 10. Apakah agensi yang mengambil langkah dalam memelihara hutan iaitu Perkhidmatan dan FRIM? Siapa jawab JPN ni? Kan? Siapa jawab JPN ni? Jabatan Pendidikan Negara. Kan? Jabatan Pendidikan Negeri. Jabatan Pendidikan Negeri ambil langkah dalam hutan ni. Aku cepuk kau sekarang kan. Siapa jawab JPN ni? Kau ni. Oh iya ke? Oh tu Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau di peringkat negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, JPN. Okey. Jabatan Pendaftaran Negara langkah memelihara hutan. Nampak sangat bijak sana. Bijak masih di sana. Dia tak sampai sini. Okey. Bijak di sana. Buat IC kat hutan. Yes. Okey. Okey. Kemudian soalan 11 dengan terlebih asli. Okey. Lapisan yang terdapat di hutan hujan, hutan hujan tropika kecuali lapisan sederhana. Memang tak ada. Bagus kan? Kanopi ada ya, lapisan hutan okey. Lapisan tengah ada. Okey. Berikut merupakan ciri bagi lapisan lantai hutan yang terdapat di hutan hujan tropika. Ketinggian pokok kurang daripada 10 meter. Okey. Jadi yang ini peringkat tengah. Hutan manakah yang mempunyai banyak tumbuhan di atas? Allah kan. Oh, ulang 2 kali soalan ni. Oh, okey, baik. Oh, ya ke? I see. Okey. Hutan yang tadi tu Hutan manakah yang mempunyai banyak tumbuhan di atas? Okey, ini dah tentu-tentulah obviously nampak tepi pantai tu. So hutan pantai. Ada juga tulis ambil hutan paya air tawar ni. Celah mana air tawar kau nampaknya? Kan tu kan pasir tu. Kan? Lain kali tengok betul-betul. Agak-agak kalau tak nampak sangat pakai spek. Pakai spek. Kok tak nampak lah kan. Kejap kita tengok. Betul lah pasir. Betul pasir. Okey. Baik. Soalan 14. Sila tandakan 2 jenis tumbuhan terdapat di hutan pantai. Pokok mangkuang, pokok tapak kuda. Yes. Ciri hutan. Dia nampak melo tu cikgu. Okey. Haus sangat Okey. Berikut merupakan ciri hutan paya air tawar. Kecuali mempunyai banyak pokok kaktus hutan. Dalam paya mana ada pokok kaktus. Sebab tu jadi kecuali. Kan. Dia nak kecuali. Kecuali. 16. Kepentingan jenis akar ni. Inilah dia akar jangkang. Okey, akar jangkang. Untuk menyokong pokok daripada mudah tumbang. Yes. Habitat kehidupan liar seperti buaya. Memang betul habitat kehidupan liar seperti buaya.
Tapi soalan dia kepentingan jenis akar tersebut kepada siapa? Kepada habitat ke kepada pokok bakau? Kepada pokok le. Pasal pokok bukan pasal buaya ke apa ke. Kan. Nak juga buaya ya. Okey, baik. Asal pokok. Ini akar ni. Ini dipanggil akar ceracak. Ada pula akar cerucuk. Amboi. Cerucuk lain, ceracak lain. Cerucuk adalah batang-batang kayu bakau yang ditanam di dalam tanah. Okey, yang diketuk dimasukkan dalam tanah untuk menguatkan struktur bangunan. So itu akar itu dipanggil cerucuk. Yang ini ceracak sebab dia naik ke atas, dia mencacak. Ceracak tu. Okey. Ni akar tajam. Amboi, akar tajam. Ya, dia terpacak sebab itu dipanggil ceracak. Yes. Okey, tumbuhan jenis alpine adalah lumut. Okey, betul. Faktor mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semua jadi di Malaysia kecuali hidupan liar. Okey. Dan juga berikut merupakan ciri bagi lapisan lantai hutan yang terdapat di hutan-hutan tropika. Ketinggian pokok kurang daripada, ini yang mengulang 2 kali iyalah betul. Berulang 2 kali. Tumbuhan tersebut banyak terletak di kawasan apa ni? Kawasan tanah tinggi. Ni lebih kurang apa ni? Okey, pokok-pokok renek dan juga lumut. Okey, lumut. Dan kepentingan ini adalah sumber perubatan. Kalau kamu nak tahu, inilah dia daun pegaga. Kalau nenek-nenek, bapak-bapak kamu, ibu-ibu, bapak-bapak bukan. Kalau orang tua-tua kita, atuk-atuk nenek, dia suka makan ulam pegaga. Inilah dia ulam pegaga. Dia baik untuk kencing manis. Darah tinggi, dia bagus. Kalau makan ini dengan nasi lah. Okay. Kencing manis, insyaAllah boleh dirawati. Kencing kawan tak boleh. Kencing kawan tak boleh. Kencing kawan paling bahaya. Jangan kencing kawan. Okey. Okey. Baik. Seterusnya. Soalan seterusnya. Okey. 23. Kencing. Itu bukan kencing gigi. Itu kancing gigi lah Iskandar. Kancing. Bukan kencing. Kancing. Okey. Pokok balak yang matang akan ditebang manakala pokok balak yang masih muda dibiarkan terus membesar. Apakah nama kaedah tersebut? Kaedah tersebut dipanggil Selective Management System ataupun SMS. Selektif maknanya sistem pengurusan terpilih. Sistem pengurusan terpilih. Okey. Kemudian soalan 24. Kesan negatif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kesan negatifnya adalah kepupusan. Nampak? Ni nampak sangat dia punya jawapan tu memang benar-benar ianya berlaku ya. Kepupusan. Kepupusan flora dan fauna dan juga hakisan tanah. Ya, okey. Itulah yang berlaku dan seterusnya kita lihat di sini, okey, iaitu contoh tumbuhan yang diancam kepupusan di Malaysia kecuali orkid. Kecuali orkid. So, rata-rata para pelajar boleh menjawab dengan baik dan alhamdulillah kamu semua telah berjaya menjawab. Okey. Baik, seandainya cikgu berikan satu kerja rumah, 2 soalan saja kerja rumah. Okey tak? Untuk geografi. 2 soalan saja untuk kerja rumah. Agak-agak okey tak? Okey cikgu, okey. Okey. So, dalam kata okey. Tapi kena hantar bila cikgu? Hantar minggu depan lah. Boleh cikgu. Hantar minggu depan. Minggu depan kelas seterusnya kita bincang. Kan? Okey je. Okey. Baik. So nanti cikgu akan sharekan kat dalam grup geografi, grup WhatsApp ya. Alu Fahri. Okey aja. Ya. So hari ni kita ada beberapa minit lagi, kita ada 4 minit lagi. Mungkin anda boleh